Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung kita punya apa ni, pelajaran hari ni dengan topik yang baru iaitu topik buruj lah, topik 11. Dan kita ada lagi satu topik. Topik yang ini hari ni boleh habis sebab sikit je topik ni. Okey, so buruj. Apa yang awak perlu tahu tentang buruj ni? Okey, kalau awak tengok dekat langit, selalu nampak macam bintang-bintang kan? Okey, bintang-bintang ni sebenarnya ada sekumpulan bintang. Okey, dia apa ni? Dia duduk berdekatan antara satu sama lain kan? Dia macam ada segugus bintang dekat langit. Okey, bintang-bintang tu dia membentuk satu corak lah. Okey, corak-corak yang tertentu. So untuk di tahun 6 ni apa yang awak perlu tahu ialah awak perlu tahu 4 jenis. Okey, 4 jenis buruj yang awak perlu tahu sebenarnya. Okey, cikgu tak ada pula di SKP nak tunjuk kat awak. Sekejap Cikgu baca je lah. Okey. Di SKP. Kejap. Cikgu ambil di SKP jap. Okay, kita tengok di SKP. Yang ni semakkan lama Tahun depan awak dah ada apa ni? Tahun depan awak dah form 1. Okey, adik awak yang darjah 5 sekarang ni dia akan belajar tajuk dah tak sama dah macam awak tahun ni. Okey. So kita di topik yang ke-11 iaitu buruj. Okey, untuk tajuk buruj ni awak perlu tahu apa maksud buruj. Okey. Kemudian macam mana awak nak kenal pasti buruj tu. Ada 4 jenis buruj yang awak akan belajar dalam topik ni. Kemudian cara awak nak lakar buruj tu. Okey. Melakar bentuk buruj yang mudah dilihat. Kemudian kita akan belajar tentang kegunaan buruj. Okey. Lepas tu ada tak buruj-buruj lain? Okey. Yang itu awak boleh cari di Google. Okey, awak boleh cari dekat Google, boleh cari kat internet. Okey, macam mana awak nak cari tu. Yang tu idea awak lah. Okey. Sebenarnya selain daripada 4 buruj yang kita belajar dekat dalam buku teks ni, ada juga buruj-buruj yang lain. Okey, kemudian cik apa ni, awak buat satu projek buruj. Okey. Macam mana projek apa-apa saja untuk menghasilkan buruj. Okey, cikgu akan bagi contoh lah apa projek yang awak boleh buat lah. Okey, semuanya ada boleh dapat dekat YouTube, dekat internet. Okey. Yang ni projek dia. Okey. So benda-benda ni lah yang awak akan belajar dan 4 buruj yang awak akan belajar dalam topik ni ialah buruj belantik, biduk, pari dan Scorpio. Ada 4 jenis buruj. Okey, so kita tengok. Okey, apakah buruj sebenarnya? Okey, buruj ni ialah gugusan-gugusan bintang yang membentuk corak-corak yang tertentu yang terbentuk di apa ni? Di langit. Okey.
So sebenarnya buruj ni ialah gugusan bintang yang terbentuk, yang kelihatan. Okey. Di apa ni? Di langit dan ianya membentuk corak-corak yang tertentu. Okey, itulah maksudnya buruj ni. Okey, cikgu highlight sikit. Okey. Siapa lagi yang baru nak masuk? Okey, so buruj ni ialah gugusan bintang tertentu, okey, disambungkan dengan garisan, maka dia akan membentuk corak-corak tertentu. Okey, membentuk corak tertentu. Okey, gugusan bintang yang terbentuk di langit dan ianya kelihatan seperti corak-corak tertentu. Okey, inilah contohnya buruj. Buruj ni sebenarnya dia tak ada garisan-garisan ni. Garisan-garisan ni kita yang buat. Dia sebenarnya yang dia ada ialah yang titik-titik ni. Titik-titik ni ialah bintang lah. Kalau awak tengok dekat langit, bintang-bintang tu ada kat sini satu, sini satu, sini satu. Lepas tu sini satu, sini satu. Bila kita sambungkan bintang-bintang tu, dia akan membentuk corak. Inilah yang dinamakan buruj sebenarnya. Okey? So inilah yang dinamakan buruj. Okey, so maksud buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan dan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey, awak kena ingat buruj tu apa? Buruj tu ialah gugusan bintang, maksudnya sekumpulan bintang. Okey, apabila kita sambungkan dengan garisan macam ni, kita sambungkan garisan, ambil garisan, dia dekat langit kita nampak yang ini, yang ini, yang ini dengan yang ini je. Tapi kita tak nampak garisan-garisan ni. Tapi bila kita dah letak garisan-garisan ni, dia membentuk corak seperti inilah. Macam bentuk layang-layang ni kan. Okey. So setiap buruj dia adalah corak-corak dia tersendiri. Kalau awak tengok dekat sini, okey, yang ini yang awak akan nampak. Yang awak nampak dekat langit ialah macam ni saja. Okey, tapi bila kita sambungkan corak-corak bintang-bintang ni, kita buat garisan, sambungkan bintang-bintang ni, dia akan membentuk corak. Okey. Corak yang tu seperti senduk. Okey, yang ni seperti senduk. Bila kita sambung-sambungkan, ni katakan cikgu sambung-sambungkan. Okey, cikgu sambung-sambungkan. Okey, kita sambungkan kan. Ni. Lepas tu sambung lagi. Sambung lagi. Kan. Lepas tu sambung lagi. Lepas tu sambung lagi. Okey, yang mana dia kata bentuk apa ni macam senduk tu. Okey, lepas tu sambung sini. Lepas tu sambung sini. Lepas tu sambung sini. Kan nampak macam senduk tu. Okey, dia nampak macam senduk. Okey, corak itu adalah seperti senduk. Okey, yang ini pula corak macam pemburu kalau kita sambung-sambungkan dia. Okey. So inilah yang dikatakan buruj. Okey, semua dah faham dah apa maksud buruj? Semua faham? Dah. Okey, inilah maksud buruj. Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey. Pelbagai aplikasi peta bintang seperti StarChart, SkyMap dan Stellarium boleh dimuat turun
dan dipasang ke dalam komputer dan telefon pintar untuk melihat dan menapasti buru-burush yang muncul di langit. Okey, sebenarnya dekat handphone kita ada satu aplikasi. Aplikasi yang untuk tengok burush ni. Okey. Sekejap. Cikgu tunjuk dekat ni sekejap. Sabar saja. Sky Map lah. Dia kata Sky Map. Okay, sekejap Cikgu try tengok dekat sini. Cikgu nak tunjuk kat awak Saya dah download dah cikgu. Awak download apa? Mobile Sky Map? Sky Map tu yang gambar tu. Download Sky Map. Ya, tulis Sky Map. Awak download Sky Map Okey. Sekejap kat sini ada beberapa dia punya ni. Sky Map ni ada. Lagi satu dia ada Star Tracker pun ada juga. Okey. Yang Sky gambar. View pun boleh. Sky View. Okey, cikgu tunjuk yang Sky View Cikgu tunjuk yang Sky View. Sky View ataupun Skylight. Skylight pun boleh juga. Skylight, Sky View. Sky View Light nama dia. Dekat handphone. Okey, kejap. Cikgu stop dulu share. Cikgu tunjuk yang ada dekat handphone cikgu. Okey. Set. Cikgu kena buka dulu Let's View ni. Satna. Nak buka nak kena tutup dulu benda-benda lain. Satna. Sky View dengan Star Tracker. Cikgu install. Tapi cikgu nak tunjuk yang Sky View ni dulu. Ya. Phone mirroring. Okey. So kat sini dah boleh tunjuk. Sekejap Sekejap
Okey. So, apa yang awak nampak dekat sini? Okey. Ini adalah sky view. Okey. Yang ni cikgu install sky view ni. Okey. Oh, yang ni dia kena tengok tunjuk dekat apa ni? Tunjuk dekat langit lah. Sebenarnya bila awak dah ni, awak boleh tunjuk dekat langit sebenarnya. Okey, cara dia macam mana ni? Okey. Location. Current location. Okay. Ni macam mana? Okey. Yang ni let's view ni awak boleh tengok dekat langit lah, nanti dia detect tau. Kalau ada apa ni? Kalau ada bintang-bintang yang apa ni? Buruj apa ni? Buruj biduk ke belantik ke apa ke dia boleh detect. Cikgu pun tak try lagi ni. Nanti kita try. Okey, dia keluar macam ni. Cikgu stop dulu. Exit dulu. Sky view. Okey. Yang ni nanti kita kena letak dekat langit lah. Okey. Nanti dia boleh detect. Okey. Lagi satu ialah star tracker ni. Tengok star tracker ni dia macam mana. Yang ini dia tunjuk apa ni? Tunjuk bintang-bintang yang ada. Ni tengok ni. Bintang-bintang yang ada dekat langit. Buruj lah, buruj-buruj selain yang awak belajar hari ni. Okey, yang tu ada planet Neptune. Okey, lepas tu ada Pluto ni mana ada dah. Venus. Okey. Yang star apa ni? Yang apa ni? Tadi tu sky view tu boleh kita tengok dia boleh apa ni? Dia boleh tunjuk kat kita. Sky map tu apa cikgu? Apa dia? Yang tadi tu sky view, yang ini star tracker. Okey. Okey. Yang ni ada apa ni? Buruj-buruj yang lain ni. Yang kita tak belajar pun. Kita belajar 4 je. Okey, ada macam-macam ni. Punyalah banyak buruj dia sebenarnya. Okey, tu semua jenis-jenis buruj yang ada selain daripada buruj yang kita belajar. Okey. Cikgu stop dulu. So itu adalah contohlah sky apa ni? Yang awak boleh tengok untuk buruj. Okey. Yang ni sebab kita tak ada langit. Hari ni kan cerah. Nanti bila malam cuba awak try. Tengok macam mana dia akan current location, select location automatic. Tengok. Screen always on. Planet size. Tak ada pula. Kena tunjuk dekat langit ni. Yang ni siang ni tak nampak lah. Okey.
So nanti awak try lah. Awak lagi terror kot daripada cikgu. Kalau awak explore. Okay, so untuk yang burush ni sebenarnya, okay, kat sini ada juga star chart. Okay, star chart ni pun boleh guna juga, star chart ni. Yang ini sky map. Sky map, yang awak install sky map kan? Yang Ya. awak install. Ni adalah contoh-contoh lah burush yang boleh kita nampak menggunakan sky map. Cikgu aplikasi apa? Yang ni sky map. Okey, yang ini star chart. Okey. Sebenarnya dekat Telegram ni ada satu channel. Okey, channel Terja TV Live. Okey, dekat sini dah bincang pasal apa ni burush ni sebenarnya. Okey. Ada cerita pasal burush. Sekejap cikgu cari Dah pernah cerita pasal burush dah yang ni. Sekejap. Dan ada contoh projek juga untuk burush. Okey, yang awak boleh buat sebenarnya. Yang ini ialah contoh projek burush yang awak boleh buat. Okey? Menggunakan apa je ni? Yang ini contohlah menggunakan getah. Okey, menggunakan getah. Getah coklat tu. Kan, getah coklat. Lepas tu ni pin. Okey? Tu awak boleh guna. Ni pun sama. Okey? Guna getah je. Okey, nanti kita tengok ni burush apa, ni burush apa. Ni nama dia projek papan burush. Okey? Projek papan buruj. Okey, nanti cikgu akan bagi tahu, bagi tunjuk dekat awak sekali. Yang ini. Okey, cikgu nak tengok video sekejap. Tengok ada tak dia letak video dekat sini. Hari tu macam ada. Sekejap yang ni pun boleh juga kalau awak nak apa ni? Kalau awak nak ni yang ni contoh nak buat buruj. Okey, nak bina buruj. Okey. Guna mancis je. Guna mancis. Okey, dia sambungkan mancis. Okey, sambungkan mancis. Dia punya kepala mancis tu sebagai bintang-bintang. Okey. Bintang-bintang dia buat. Habis dah ke?
Okey, so nanti yang ini adalah contoh yang awak boleh buat untuk projek burush awak. So kita apa ni? Kita sambung balik. Okey, sambung balik. Yang ni ialah handphone cikgu ni. Okey, so kita sambung balik dekat buku teks tadi. Okey. So, macam yang awak tahu ialah buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak-corak tertentu di langit pada waktu malam. So dekat sini, yang ini ialah mencipta buruj sendiri. Okey. Yang ini dia suruh awak cipta buruj sendiri. Di mana awak lakukan ni pada waktu malam. Okey. Pada waktu malam, apa benda yang awak perlu buat? Okey, tandakan kedudukan bintang-bintang pada cardboard hitam dengan menggunakan pensel warna. Bentukkan beberapa bintang kecil dengan menggunakan tanah liat. Okey, lekatkan bintang kecil kamu pada tandaan kedudukan bintang di cardboard hitam tadi. Potong dan lekatkan lidi sate bagi menghubungkan bintang-bintang supaya membentuk satu corak buruj. Namakan buruj kamu. Okey, so malam ni awak boleh try buat. Okey. Dapatkan kertas warna hitam. Kemudian cikgu nak awak tandakan bintang-bintang tu duduk kat mana. Lepas tu ambil lidi ataupun apa-apa sajalah. Okey, sambungkan. Tengok membentuk buruj apa. Malam ni awak boleh try buat aktiviti yang ini. Okey, sebab dia kena buat pada waktu malam. Pada waktu malam baru nampak bintang-bintang tu kan. Okey. Bintang-bintang tidak berkelip jika kita melihatnya dari angkasa lepas. Tetapi bintang-bintang akan berkelipan jika kita melihatnya dari bumi. Kenapa? Kenapa bintang tidak berkelip-kelip jika kita lihat dari angkasa lepas? Kalau duduk dekat angkasa lepas, bintang tu tak ada berkelip-kelip tau. Dia statik je dia terang macam lampu. Okay, kalau kita tengok daripada angkasa lepas. Tapi dekat bumi ni, dia nampak berkelip-kelip. Sebab apa? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Sebab apa? Okey, cikgu nak tanya, bolehkah kita nampak bintang-bintang pada waktu malam? Pada waktu malam pula dah, sorry. Pada waktu siang. Bolehkah kita tengok bintang-bintang pada waktu siang? Tak boleh. Okey, kenapa? Sebab ada cahaya matahari. Sebab cahaya matahari tu lebih terang. Okey. Jadi tak nampaklah bintang pada waktu siang. Okey. Bintang-bintang dia berkelipan. Kita nampak bintang-bintang tu berkelipan. Sebab apa? Kenapa bintang-bintang berkelipan? Kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Lekas. Sebab apa? Sebab apa? Cepatlah. Kenapa bintang berkelipan? Sebab tak bagi terang waktu malam. Sebab apa? Sebab nak bagi cerah pada waktu malam. Nak bagi cerah? Ya ke? Kenapa dia tak statik je?
Cepat, cikgu bagi masa awak fikir. Okay. Cepat. Agak-agak awak. Okey, sebenarnya bintang ni dia ada dekat angkasa dan untuk sampai ke bumi ada banyak sangat lapisan atmosfera. Okey, disebabkan lapisan atmosfera ni menyebabkan berlakunya pembiasan cahaya sebenarnya. Jadi sebab langit kita ada 7 lapis tau sebenarnya. Okey, so atmosfera kita ni bila bila cahaya tu melalui atmosfera bumi, dia berlakulah pembiasan cahaya. Jadi tu yang menyebabkan bintang kita nampak daripada bumi berkelip-kelip. Okey? Itulah dia punya jawapan. Sebab berlakunya pembiasan cahaya terhadap untuk sampai cahaya tu ke bumi. Okey, sebab tu kita nampak bintang tu berkelip-kelip je. Okey, sebenarnya bintang tu tidak berkelip. Kalau kita tengok di angkasa lepas, dia sebenarnya terang macam lampu. Lampu ada tak berkelip? Macam lampu kita dah pasang, dia cerah yang sama je lah, tak ada kelip-kelip pun. Tapi sebab apa kita nampak dia berkelip-kelip? Sebab dia telah mengalami pembiasan cahaya. Okey, untuk sampai ke bumi tu, untuk kita nampak dengan mata kita, cahaya daripada bintang tu telah berlaku pembiasan. Okey, sebab lapisan atmosfera bumi tu. Okey, kemudian ni tanah liat boleh digantikan dengan objek lain seperti manik, jarum kepala bulat atau pelekat warna berbentuk bintang. Okey, untuk aktiviti yang ini awak boleh gantikanlah tanah liat ni dengan objek-objek lain juga. Awak boleh gantikan. Ikut kreativiti awak. So, yang ini adalah buruj yang kita boleh nampak dekat langit ni contoh. So, dekat topik ni awak akan belajar 4 saja buruj. Okey, cikgu akan sentuh 4 saja buruj, tapi sebenarnya ada lagi buruj-buruj yang lain macam yang awak nampak tadi yang cikgu dah tunjuk dekat handphone. Okey, antara buruj-buruj di langit terdapat 4 buruj yang mudah dilihat. Okey, kenapa kita belajar 4 saja buruj ni? Sebab buruj-buruj yang lain tu sukar untuk kita nampak. Yang selalu kita nampak 4 ni sajalah. Okey, bagaimana rupa corak buruj tersebut? Okey. So, corak tersebut tidak wujud di ruang angkasa. Dia kata secara semula jadinya corak tersebut tidak wujud di ruang angkasa. Kalau awak tengok dekat langit dia bentuk macam ni je. Dia nampak titik-titik-titik je. Dia nampak bintang je. Dia tak adalah macam garisan tu, tak ada. Garisan tu kita yang buat. Okey, garisan tu kita buat supaya kita nampak dia bentuk corak macam mana. Okey. So, kenali buruj. Okey, so yang pertama sekali buruj yang awak perlu tahu ialah buruj berlantik. Okey, buruj berlantik ni adalah buruj yang paling menonjol di langit. Okey, buruj yang paling menonjol di langit pada waktu malam. Okey, berlantik ni dia membentuk corak seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Okey, kalau kita tunjuk, kalau kita sambung-sambungkan bintang-bintang tu, dia sebenarnya membentuk pemburu. Okey, pemburu yang sedang pegang sebilah pedang. Okey, dia nampak seperti inilah. Okey, buruj berlantik muncul di langit pada waktu malam di antara hemisfera utara dan selatan. Okey, jadi buruj berlantik ni kita boleh nampak dia dekat
dekat belah utara lah. Okey, hemisfera utara dan selatan. Okey. Kemudian buruj pari. Dan dia menunjuk arah utara. Buruj berlantik ni tunjuk ke arah utara. Buruj ni kita guna dia. Okey, kejap lagi cikgu akan bagi tahu apa kegunaan buruj. Okey, buruj ni sebenarnya ada kegunaan dia. Okey. Buruj pari pula ialah buruj yang paling kecil dan senang dikenal-pasti. Okey, buruj pari ialah buruj yang paling kecil dan senang dikenal-pasti di langit pada waktu malam. Bila kita sambung-sambungkan buruj-buruj ni, dia akan membentuk seperti layang-layang. Okey, jadi buruj pari bentuknya seperti layang-layang. Buruj berlantik seperti pemburu. Okey. Saya ngaji habis. Kenapa? Okey, dia berbentuk corak seperti layang-layang. Okey, kemudian kita ada buruj biduk. Ada hitam setia, bakok kekal. Okey. Buruj biduk ialah gugusan 7 bintang. Okey. 7 bintang yang bila kita sambung-sambung dia membentuk seperti corak gayung atau senduk. Tapi sebenarnya asalnya adalah bentuk beruang ni. Tapi bila kita dah ringkas-ringkaskan, dia ambil yang ini saja. Dia ambil yang ni je. Cikgu nak tunjuk. Okey. Dia ambil yang ini je. Dia sebenarnya dia sebenarnya bentuk beruang, buruj biduk ni. Tapi dia dah ringkas-ringkaskan, dia ambil yang ini je. Dia ambil yang ini je. Tu yang jadi bentuk senduk. Sebab dia ambil yang ini. Ni. Yang ini. Dengan tangkai. Okay, nampak senduk kan? Okay, sebenarnya asalnya adalah bentuk beruang. Okay, buruj biduk ni. Dan yang keempat ialah buruj Scorpio. Okey, buruj biduk juga menunjuk arah ke utara juga. Buruj Scorpio ialah gugusan bintang yang membentuk corak seperti kalajengking. Okey, kalau tengok buruj Scorpio ni, sebab tu nama dia Scorpio. Sebab dia ambil perkataan scorpion. Okey. Scorpio ni ialah gugusan bintang yang membentuk corak seperti seekor kalajengking. Okey. Buruj Scorpio muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan. Okey, so nampak kalau nak tahu dia buruj buruj Scorpio ni dia nampak dekat hemisfera selatan. Kalau buruj biduk dengan buruj berlantik dia nampak di hemisfera utara. Okey, berlantik boleh nampak dua-dua, utara dan selatan. Buruj pari pun boleh nampak dekat selatan juga, hemisfera selatan. Buruj pari dengan buruj Scorpio dekat hemisfera selatan. Buruj biduk nampak dekat hemisfera utara. Kalau berlantik boleh nampak dekat dua-dua hemisfera. Kan awak punya bumi awak kan bentuk ni. Okey. Yang ini ialah kalau belah sini, okey. Yang ni hemisfera selatan. Yang ini hemisfera utara. Inilah maksud dia hemisfera selatan, hemisfera utara tu. Okey. Cikgu bubur dia punya perkataan. Yang ni hemisfera utara. Okey. Ni hemisfera utara. Yang ni hemisfera selatan. Okey. Itulah maksud dia hemisfera utara selatan tu.
Okey, sekarang ni kita tengok. Okey, ni adalah projektor buruj. Yang ni yang paling simple yang awak boleh buat. Okey, jadi cikgu nak awak buat yang ini. Yang ni senang je projektor buruj ni. Ataupun buat yang cikgu tunjuk tadi, papan buruj. Okey. Yang ni awak boleh baca sendirilah. Buat sendiri, senang je yang ni. Okey, kemudian kegunaan buruj. Okey, kita tengok apa kegunaan buruj ni sebenarnya. Kenapa buruj ni Tunjuk kita arah. kena belajar. Okey, Tunjuk apa arah. dia benefit? Apa kepentingan kita nak tahu buruj ni? Okey, sebelum terciptanya kompas dan kalender, manusia berpandukan buruj-buruj di langit. Okey, siapa tanya ni? Saya. Awak nak tanya apa? Yang projek tu kena buat dua-dua ke satu je? Projek buat dua-dua lah. Satu lagi yang awak punya buruj sendiri. Awak tengok awak dapat buruj apa kan? Buruj awak sendiri. Yang ini ikut buruj yang kita belajar. Ada 4 buruj ni kan? Buat corak dia. Okey. Buat corak dia titik-titik. Lepas tu sambungkan. Lepas tu lubangkan dengan jarum macam ni. Lepas tu awak letakkan torchlight. Okey, letakkan torchlight. Ataupun tala torchlight. Lepas tu yang ini tala dekat dinding yang gelap. Tala dekat dinding yang gelap nak tengok nampak apa dekat dinding. Nampak tak corak dia? Okey, boleh tak yang ini? Boleh. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey, nanti cikgu tunjuk dia punya video. Cikgu ada buat video TikTok yang ini. Okey. Okey, so kita tengok kat sini kegunaan buruj. Okey, satu ialah untuk tunjuk untuk Jalan. pengembara. Sebab dulu-dulu mana ada Waze, kompas pun tak ada lagi dulu. Jadi orang dulu-dulu bila dia berlayar, dia akan tengok bintang dekat langit. Okey. Kalau dia nampak bintang berlantik, bentuk berlantik ataupun biduk, maksudnya buruj-buruj tu akan tunjuk ke arah utara. Faham? Faham. Lepas tu bila dia berlayar dia nampak buruj macam buruj pari. Pari tu bentuk lalayang kan. Jadi maksudnya dia akan pergi arah selatan. Ya. Okey, yang ini arah selatan. Jadi kalau dia nak pergi arah utara, dia kena pandai lah belok dia punya kapal. Tengok ni. Okey. Dulu dia menunjuk arah untuk pengembara dan juga pelayar. Dan ada Tunjuk juga buruj-buruj ni kita guna sebab yang ni kan dia tengok sini Tengok buruj biduk sudah muncul. Yang ni salah ni. Yang ni sebenarnya buruj apa ni? Dia punya lukisan tu salah. Lukisan ni salah sebenarnya. Dia sepatutnya lukisan ni salah tau. Okey, lukisan ni sepatutnya tunjuk buruj biduk. Tapi dekat sini dia tunjuk buruj apa ni? Belantik. Okey, tengok buruj biduk sudah muncul. Okey, lukisan ni salah. Okey. Kita boleh mula menanam dalam masa lebih kurang 2 bulan lagi apabila masuk musim bunga. Okey, so dekat Januari pukul 9 malam di sebelah hemisfera utara sepatutnya buruj biduk. Tapi kat sini dia patutnya buat lukisan buruj biduk. Yang ni lukisan ni tersalah teknik lah ni. Dia apa ni? Salah letak lukisan. Salah letak gambar. Okey. So boleh mula menanam dalam masa lebih kurang 2 bulan. Okey, buruj Scorpio pula akan muncul di langit apabila tiba musim menuai. Okey, Scorpio, bila kita nampak Scorpio maksudnya dah tiba musim menuai. Kalau nampak biduk maksudnya lagi 2 bulan nak kena tanam padi.
Yang ni dah gunanya bidang pertanian. Tapi sekarang ni orang dah tak tengok lah burus-burus ni sebab dah ada benda-benda yang lebih canggih kan. Ni masa dulu-dulu. Okay. So inilah kegunaan burus-burus ni sebagai penunjuk arah. Okay. Dan sebagai petunjuk musim. Petunjuk musim menanam dan menuai. Okey, boleh faham? Okey, petunjuk musim bagi aktiviti menanam dan menuai. Dari segi pertanian. Kalau dari segi ni sebagai petunjuk arah untuk pelayar dan pengembara. Okey, so inilah yang awak perlu tahu. Burus-burus yang awak perlu tahu iaitu belantik, biduk, pari dan juga Scorpio. Okey, so dah habislah awak punya topik hari ni. Ni je. Topik ni sikit je. Okey, jom kita jawab dekat sini. Biduk. Terdiri daripada 7 bintang boleh dilihat di langit di utara, di hemisfera utara. Okey, kelihatan seperti gayung. Okey, burus apa? Biduk. Okey, biduk. Rajah di bawah menunjukkan 3 burus yang berbeza antara berikut yang mana mewakili buruk X, Y dan Z dengan nama burus yang betul. X ni apa, Y ni apa, Z ni apa? X Scorpio. Y biduk. X Scorpio. C Y biduk. Y Y biduk. Z Belantik. So jawapan dia? C. Okey, C. Senang je. Seorang pengembara sesat di tengah padang pasir pada waktu malam. Antara berikut burus mana tidak boleh membantu pengembara menuju ke arah utara? Burus Scorpio. Burus Scorpio. Burus Scorpio. Yang mana tak boleh bantu pengembara menuju ke arah utara? Burus Scorpio. Scorpio ke pari ke apa? D. Scorpio. Burus Scorpio. Okey, Scorpio. Okey, so nombor 4. Burus merupakan apa? Burus apa? Burus ialah apa? Apa ayat dekat sini? Burus merupakan bintang. Burus ialah apa? Bentuk bintang. Bintang yang kelihatan. Lekas. Cepatlah. Burus merupakan gugusan yang kelihatan membentuk suatu corak tertentu pada langit malam. Burus di sebelah terdiri daripada gugusan 4 bintang yang tersusun bercorak seperti apa? Pari. Burus pari. Seperti layang-layang. Bercorak seperti layang. Burus ini ialah burus Pari. Okey, burus yang mana boleh dilihat di antara kedua-dua hemisfera utara dan hemisfera selatan? Burus belantik. Okey. Good. Burus belantik. Okey, burus X ialah burus apa? Burus X. biduk. Burus biduk. Okey, burus Biduk. ialah burus Biduk. Utara. Dan digunakan untuk menunjukkan arah utara. Okey, burus Y ialah Scorpio. okey. Burus Scorpio. Dan kelihatan seperti seekor Kalajengking. okey. Kalajengking.
Bagaimanakah buruj boleh membantu petani pada zaman dahulu? Cepat. Baru je. Menunjukkan sebagai petunjuk. Musim. Sebagai petunjuk Sebagai petunjuk musim menanam dan menuai. musim menanam dan menuai. Okey, apakah kegunaan buruj kepada ahli-ahli astronomi sekarang? menunjuk arah. Menentukan Ahli astronomi. menentukan kedudukan bintang di langit. Apa yang kegunaan? Untuk Astronomi menentukan buat apa astronomi? mengkaji bintang. Ni Astronomi sebagai arah kiblat. Kiblat. Okey, sebagai arah kiblat. kiblat. Kegunaan buruj ialah sebagai penunjuk arah kiblat. Okey, ada lagi lah, nanti awak Google. Ada lagi sebenarnya selain daripada ni. Okey, buruj biduk dan buruj pari digunakan untuk menentukan arah utara dan selatan. Bagaimana arah timur dan arah barat dapat ditentukan? Macam mana nak jawab soalan ni? Habislah. Kalau dah tahu arah utara, mestilah tahu arah timur dengan arah barat. Betul tak? Dia kalau arah utara ni, kalau utara sini, ni utara. Ni kan, ni utara. Kalau barat dengan timur, senang je. Okey, sini ialah barat. Sini ialah Timur. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Timur berada di sebelah kanan, barat berada di sebelah kiri. Okey, yang ini ialah belah selatan. Okey, jadi kalau buruj tu dah tahu arah utara, senang je nak tahu. Belah kanan dia ialah barat, belah kiri dia ialah barat, belah kanan dia timur. Okey. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian peta Asia Tenggara. Jika seorang pelayar berlayar dari pelabuhan Kelang ke Dumai. Okey, Kelang ni nak pergi ke Dumai. Buruj mana yang boleh membantu? Buruj mana? Dia nak tengok buruj mana? Yang tunjuk arah selatan. Buruj apa? Yang boleh tunjuk arah selatan. Buruj apa? Hello, buruj apa? Buruj pari. Buruj pari. Berikan satu sebab. Kerana buruj pari yang paling kecil dan senang dikenal pasti. Bukan sebab itulah, kerana buruj pari menunjukkan arah selatan. Okey, awak ingat kalau biduk dan belantik, dia tunjuk, kenapa dia tak ada ni? Biduk dan, kenapa dia tak ada kat sini? Okey, biduk dan belantik, dia tunjuk arah utara. Okey, awak kena ingat Kalau pari, tunjuk arah
selatan. Okey, boleh faham? Hmm. Faham tak? Okey, biduk dengan belantik tunjuk arah utara. Kalau pari tunjuk arah selatan. Okey, so habis dah lah awak punya apa ni? Tajuk buruj ni. Jadi malam ni awak try cari buruj apa yang Oh. kelihatan. Ha? Cikgu, tak ada kuis Ya. lah. Tak ada kuis kah? Tak ada kuis? Boleh je Ha. nak buat kuis. Okey, tengok sini kejap. Cikgu nak tunjuk pasal projek yang awak kena buat. Sekejap Mana? Tak ada. Buruj. Hmm. Sekejap ya. Cikgu tengah cari. Oh, tak ada kat sini. Sat. Kena buka cikgu punya ni. Sekejap, cikgu nak tetheringkan handphone ni kejap. Nak tunjuk kat awak TikTok kejap. Sekejap. Tak stabil lah pula internet. Awak pula internet ni. Oh, line tak elok, tak dengar suara. Suara aku punya line kot yang kacau. Dengar tak sekarang suara cikgu? Dengar je lah. Sekejap. Cikgu nak tunjuk yang TikTok ni. Cikgunya gambar hitam lah. Memanglah, sekejap. Cikgu tak share lagi. Memanglah hitam. Kenapa dia tak ni? Okey, kejap. Dia baru nak ni. Baru nak keluar. Sat nah. Sabar Sat. Okey. So, jap cikgu tunjuk dekat TikTok cikgu yang projek buruj tu. Pernah buat tahun lepas lah dengan abang dengan kakak awak. Sekejap. Mana? Dia.
kat TikTok. Yang ni. Yang ni lah. Okey, awak try buat yang ni okey, boleh buat tak yang tu? Boleh tak buat? Boleh. Kalau boleh, nanti awak try buat lah. Okey, ada lagi satu cikgu nak tunjuk. Okey, yang ni pun projek untuk buruj juga, awak boleh buat. Okey. Awak tak nak buat tak apa, cikgu ada markah untuk yang buat. Okey. Kalau cikgu suruh buat tu maksudnya ada markah lah. Okey. Sekejap. Okey. Okey. Sekejap, cikgu tunjuk. Okey. Nampak tak apa benda yang cikgu tayang? Okey. Yang ini ialah contoh, nanti cikgu masukkan dalam WhatsApp. Okey. Sebab tahun 5 pun ada tajuk buruj juga. Tahun 5 yang tahun ni ada belajar tajuk buruj. Sebab tahun depan diorang darjah 6, diorang tak jumpa dah buruj. Diorang belajar tahun 5. Okey, yang ini ialah yang ini siapa yang buat, cikgu boleh bagi dia TP2, TP5 dengan TP6. Okey, siapa yang buat? Siapa yang tak buat tak ada lah. Okey, yang ini ialah bahan-bahan yang diperlukan. Okey, yang ini cikgu beli kat DIY je. Kalau tak nak pun tak apa, beli dapatkan kertas warna hitam pun tak apa, ataupun kertas putih tu awak colour lah warna hitam. Okey, lepas tu dia guna getah. Yang ni contoh, awak boleh je buat benda lain. Buat yang kreatif-kreatif. Awak lagi kreatif daripada cikgu kot. Okey, yang ni contoh yang cikgu buat. Okey, cikgu lekatkan manila kertas warna hitam, sugar paper ni. Okey, lepas tu cikgu bentukkanlah buruj. Guna pin-pin ni ada ni. Okey. Kalau nak guna paku picit pun boleh juga. So, yang ni adalah contoh yang cikgu buat. Okey, jadi untuk projek buruj ni awak boleh buat ikut yang kreativiti awak lah. Boleh tengok dekat Pinterest. Pinterest pun ada. Okey, Pinterest ada banyak projek. Kalau awak tengok kan, Pinterest kan. Kalau awak tengok dekat Pinterest. Okey. Awak tengok dekat Pinterest. Pinterest ada lagi macam-macam. Type je, tapi kena type dalam bahasa Inggeris lah. Awak kena type dalam bahasa Inggeris. Kena type dalam bahasa Inggeris. Pinterest ni.
Awak boleh cari dekat Pinterest. Pinterest ada banyak sangat projek. Line tak berapa nak okey lah pula. Okey, boleh login guna apa ni? Boleh login guna Google je. Boleh login guna Google. Yang ni Hafsah tak boleh pula ni. Okey. Boleh login guna Google sebenarnya. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu nanti awak search lah. Search, cari, awak type je. Constellation. Okey, awak cari je, type, tulis constellation. Okey, katakan awak type tulis constellation. Constellation. Sekejap, cikgu stop dulu sharing. Dia kalau nak cari dekat Google, boleh je cari. Tapi kalau awak cari guna perkataan buruj, susah sikit nak jumpa. Awak kena cari Constellation Project. Constellation Projects. For elementary student. Constellation Project for elementary student. Okay, elementary tu sekolah ni lah, sekolah rendah. Okay. Boleh cari. Constellation ni maksudnya buruj. Okay, ada macam-macam. Ada macam-macam contoh. Boleh tengok dekat YouTube, boleh tengok dekat video. Okey, awak boleh tengok apa lagi yang boleh dibuat. Okey, try tengok yang ini. Dia tunjuk apa? Yang ni dia tunjuk cara nak buat buruj juga. Ada bunyi muzik tak? Ada bunyi muzik ke tak ada? Tak. Tak ada. Tak bunyi muzik tak apa. Dia kena share tab. Okey, yang ni dia buat project constellation. Ni guna cara dia lah. Cepatkan sikit, cikgu cepatkan sikit. Dia buat buruj apa? Lepas tu dia sambungkan. Nampaklah buruj biduk tu. Okey. So dia buatlah buruj lain pula. Okey. Boleh? Okey, awak try buat Okey, cikgu rasa tak sempat lah kita nak buat quiz nanti kelas yang akan datang lah kita buat quiz Sebab nanti awak ada kafar pula ni. Betul tak? Betul kan? Ada kafar kan? Kan? Betul tak? Ya. Okey, so sampai sini je. Cikgu nak tunjuk dekat awak contoh projek tentang buruj ataupun constellation. Betul. Awak boleh cubalah buat. Bolehlah cari ikut kreativiti awak sendiri. Okey. Untuk buat projek constellation ni ataupun buruj nama dia. Okey, so sekian dulu untuk hari ni. Terima kasih kepada yang hadir ke kelas cikgu.